Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita baca pada muka surat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu yang beriman apabila tadayantum apabila kamu berhutang kamu bidaini dengan satu hutang ila sehingga ajalin tempoh musamma sehingga tempoh yang tertentu faktubuhu maka hendaklah kamu menulisnya. Perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dengan satu hutang untuk satu tempoh yang tertentu, maka tulislah akan hutang itu. Waliyaktub dan hendaklah menulis bainakum di antara kamu katibun seorang penulis bil adli dengan adil. Seorang jurutulis tu dia mesti menulis dengan adil. Wala ya'ba dan janganlah enggan katibun penulis tu an yaktuba untuk dia tu menulis kama sebagaimana allamahullah sebagaimana Allah telah mengajarnya, sebagaimana Allah telah perintahkan dia, Allah ajar dia supaya menulis. Fal yaktub maka hendaklah menulis wal yumlil ladzi dan hendaklah selepas tulis tu wal yumlil maksudnya hendaklah membacakan alladzi alaihil haqq yang maksudnya orang yang ke atasnya hak orang yang berhutang. Maksudnya hendaklah membaca orang yang berhutang itu akan jumlah hutang dia yang dia tulis tu. Yang ditulis wal yattaqillah dan hendaklah dia bertakwa, hendaklah dia takut kepada Allah
Rabbah, iaitu Rabbnya. Wala yabkhas, dan janganlah yabkhas, janganlah dia mengurangi apa? Mengurangi jumlah hutang yang ditulis tu, minhu syai'an, daripadanya sedikit pun, sesuatu pun. Maksud jangan sekali-kali dia mengurang sesuatu ni, baca dengan benar. Sebagaimana hutang dia maksudnya berapa jumlah hutang yang sebenarnya. Fa'in kana, maka sekiranya kana adalah allazi alaihi alhaq, allazi yang orang yang ke atas dia hak tu, maksudnya orang yang berhutang itu safihan, dia adalah seorang yang safihan ni bodoh, maksud lemah akal lah, tak berapa nak cerdik lah. Au dha'ifan, ataupun masih yang lemah dari segi fizikal ke atau tua kan. Dha'if ni maksudnya dari segi fizikal dia, kekuatan dia tak ada, macam cacat ke kan. Au la yastati'u, atau la tidak yastati'u, maksud tak mampu, yastati'u tidak mampu, dia tidak yastati'u, tak ada kuasa ayyumilla, untuk dibaca, untuk dia untuk dia baca akan maksud dia tak tahu tulis dan tak tahu baca, maksud dia tak boleh nak baca lah jumlah hutang dia tu. Fal yumlil, maka hendaklah membaca, waliyuhu, wakilnya, wali ni maksud wakilnya, bil adli, dengan adil jumlah yang dia berhutang tu. Wastashhidu, dan hendaklah bersaksi, syahidaini, dua orang saksi, mirrijalikum, daripada lelaki kamu. Maksudnya saksi tu mestilah dua orang lelaki daripada kalangan kamu lah. Fa'in lam yakuna, fa'in maka jika lam tak ada, yakuna yang maksudnya tak ada, tidak ada adalah rajulaini, yakuna itu adalah rajulaini, tidak ada dua lelaki, maka sekiranya tidak ada dua lelaki, farajulun, seorang lelaki, wa imra'atani, dengan dua orang perempuan, mimman tardawna, daripada siapa yang tardawna, yang kamu redha, maknanya kamu suka, minasyuhada, daripada para saksi. Maksud boleh seorang lelaki diganti, maksud ada seorang lelaki je, maksudnya tak ada lagi seorang lelaki, patutnya dua lelaki tapi tak ada, hanya satu je lelaki, maka hendaklah digantikan dengan dua perempuan. Daripada siapa-siapa, kaum kamu lah, daripada siapa-siapa yang kamu suka sebagai saksi, antadilla ihdahuma, supaya sekiranya terlupa, ihdahuma salah satu daripada dua, huma dua, ihdah satu, salah satu daripada mereka berdua, fatuzakkira, maka akan mengingatkan, ihdahuma salah seorang daripada mereka berdua tu, ukhra, yang lain, maksudnya dua tu salah seorang akan mengingatkan yang seorang lagi tentang hutang itu. Kalau yang pertama lupa, yang kedua tu boleh mengingatkan kembali sebagai saksi hutang. Wala ya'ba syuhada'u, wala, dan janganlah ya'ba, janganlah enggan, asyuhada'u, para syuhada ni, para saksi ni, iza ma du'u, apabila mereka ni dipanggil untuk menjadi saksi, dia tak boleh enggan, dia kata malah dah, tak boleh, dia mesti dah, sebab daripada awal tu dia jadi saksi, maksudnya dia tak boleh enggan untuk menjadi saksi apabila dia diminta untuk menjadi saksi. Wala tas'amu an taktubuhu, dan begitu juga janganlah tas'amu, janganlah jemu, an taktubuhu, untuk menulisnya, menulis hutang itu, saghiran, sama ada hutang tu kecil atau kabiran, ataupun besar, maksud sedikit atau banyak, ila ajali, sehingga tempoh yang ditentukan. Zalikum, yang demikian itu, menulis hutang itu, aqsatu, lebih apa nak kata aqsatu, lebih adil, lebih tegak, lebih benar, indallah, di sisi Allah, wa aqwamus lisyahadah, dan lebih dapat menegakkan lisyahadah, kesaksian, wa adna, dan lebih dekat, alla tartabu, supaya kamu tidak berasa ragu-ragu untuk memberikan hutang tu lah, dengan jumlah hutang tu. Maksudnya kalau kamu
kamu tulis hutang itu, sama ada hutang itu kecil atau besar, maka itu lebih benar kan, lebih adil dan juga lebih dekat di sisi Allah untuk kamu ni menegakkan kesaksian dan lebih mendekat ke kamu supaya kamu tidak ragu-ragu. Bila sampai satu tempoh, katalah 1 tahun kan, betul, dulu hutang kita RM100, RM50, kok dah bayar kot setengah kan. Maksud ada saksi, ada tulis, jadi lebih tepat lah kan. Illa, melainkan, antakuna, melainkan bahawasanya adalah tijaratan, kamu melakukan tijarah perniagaan, hadiratan secara hadir maksud secara tunai, tudirunaha bainakum, yang kamu adakan kamu muamalahnya itu di antara kamu jalankan secara tunai. Maksudnya tidak, sekiranya kamu menjalankan muamalah perniagaan kamu ni secara tunai di antara kamu, falaisa alaikum, maka tidaklah alaikum, ke atas kamu, junahun, tidak akan ada dosa ke atas kamu, alla taktubuha, untuk kamu tidak menulisnya. Maksud kalau perniagaan secara tunai tak apa, tak tulis pun, yalah, tunai, tak ada hutang lah, tak perlu lagi tulis kan. Wa ashhidu, dan hendaklah bersaksi, bersaksilah iza tabayatum, apabila kamu berhutang kan. Bukan kamu berhutang, apabila kamu berjual beli, maksudnya bersaksilah di antara kamu apabila kamu tabayat tu, kamu mengadakan urus niaga, kamu berjual beli, saksi kan, ada saksi. Jual tanah misalnya, ada saksi lah, jumlah yang besar kan, kecuali dia mau kecil-kecil beli RM50 tu, ayolah saksi pun kan. Tapi bersaksilah, Allah kata wala yudarra katibun wala syahidun, dan janganlah menyusahkan, menyulitkan masing-masing di antara katibun wala syahidun, penulis dan juga saksi, jangan saling menyusahkan. Kalau dulu talaki dulu dia lain kata, janganlah maksudnya janganlah orang yang memberi hutang itu menyusah, ataupun orang yang berhutang itu menyusahkan penulis dan juga saksi. Menyusahkan macam mana? Janganlah maksudnya tak bayar upah kan, tiap kali nak jadi saksi, suruh dia datang saksi, tapi tak ada imbalan apa-apa, menyusahkan masa dia lagi. Ustaz ada terjemah macam tu. Wala syahidun, dan juga saksi. Wa in taf'alu, dan jika kamu lakukan, kamu menyusahkan, taf'alu fa innahu, maka sesungguhnya perbuatan kamu menyusahkan sama ada saksi dan juga penulis itu nak menyusahkan keadaan yang enggan dan sebagainya. Jika kamu melakukan begitu, fa innahu, maka sesungguhnya fusuqum bikum, adalah satu kefasikan bagi kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah tu Allah mengajarkan kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling panjang sekali, satu ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, maksudnya kamu berhutang tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Jadi ini merupakan nasihat dan juga bimbingan dari Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya yang beriman. Jika mereka melakukan muamalah perniagaan secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan saksi, dan Allah juga telah memperingatkan hal tersebut pada akhir ayat, di mana
Dia kata zalikum aqsatu indallah, yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan juga lebih tepat untuk menguatkan kesaksian, wa adna alla tartabu, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan padamu bila kamu tulis. Jadi beberapa pendapat daripada misalnya Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Dia kata daripada Sufyan As-Sauri, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia mengatakan ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang secara salam dalam batas waktu yang ditentukan, iaitu wang pembayaran lebih dahulu dan barangnya diterima kemudian. Kita dah bayar kan, tapi barang yang sampai itu adalah dalam tempoh 2-3 bulan kemudian. Jadi kita ragu-ragu kalau kita tak ada saksi, kita tak ada, tidak ditulis, berani ke kita kan? Kita berani. Kalau mama lagi teliti kan, takut mama. Jadi dia kata berkenaan dengan hutang salam. Hutang salam ini ialah bayar dulu, dapat barang tu kemudian. Pada kita beli di online lah kan sekarang ni. Jadi kita ada resit, kita ada apa semua sebagai saksi. Faktubuhu, hendaklah kamu menulisnya. Jadi ini merupakan perintah daripada Allah Azza wa Jalla supaya dilakukan penulisan untuk memperkuatkan dan menjaganya. Jadi dalam hadis Nabi juga, Nabi Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi SAW pernah datang ke Madinah, sedang masyarakat di sana biasa memberi hutang buah untuk tempoh 1, 2, 3 tahun. Lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah kata barang siapa meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukan takaran dan timbangan yang disepakati sampai batas waktu yang ditentukan. Maksud kena ada yang khususlah jumlah yang disepakati untuk dibayar dalam satu tempoh yang tertentu. Ada juga yang berpendapat bahawa ayat ini, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu, begitu Abu Sa'id As-Saba'i, Rabi' bin Anas dan Ibnu Jurayj, Ibnu Zaid dan ulama lain mengatakan bahawa keadaan ini asalnya daripada satu kewajipan mesti menulisnya, tapi telah dinasahkan hukumnya, maksud dihapuskan dengan firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dhan, maka sekiranya ada ayat lain turun kemudian dia kata kalau sekiranya mempercayai sebahagian daripada kamu ba'dan dengan sebahagian lain, falyu'addil lazi'tu mina amanatahu, maka hendaklah melaksanakan tanggungjawab orang yang diamanahkan akan tanggungjawabnya. Maksudnya orang yang berhutang itu hendaklah melaksanakan amanah yang telah diberikan padanya kalau adanya kepercayaan di antara mereka. Maksudnya tidak mengapa, tidak menulis. Jadi hukum ini tidak menjadi satu yang wajib. Jadi sebelum ni adalah wajib. Allahu a'lam. Daripada Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dia bercerita, dulu ada seorang lelaki dari Bani Israel yang meminta kepada salah seorang Bani Israel lainnya agar meminjamkan kepadanya 1,000 dinar. Kemudian orang yang diminta pinjaman itu berkata, maksudnya orang yang akan memberi hutang itu berkata, datanglah saksi-saksi kepadaku sehingga aku dapat menjadikan mereka sebagai saksi. Lalu orang yang meminjam itu pun berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Lalu orang yang nak bagi pinjaman tu kata lagi, datang kepadaku orang yang dapat memberi pinjaman. Jadi orang tu berkata lagi, cukuplah sebagai Allah, cukuplah Allah sebagai jaminan. Jadi si pemberi pinjaman itu berkata lagi, engkau benar. Maka si pemberi pinjaman itu menyerahkan kepadanya 1,000 dinar dengan batas waktu yang tertentu. Kemudian orang yang meminjam tadi, dia pergi ke satu tempat dengan melintasi lautan, maksud berhijrah lah ke satu tempat untuk menunaikan hajatnya. Maksud dia ada keperluan, mungkin berniaga dan sebagainya. Dia terpaksa
pergi ke tempat lain dan tempat itu jauh. Sampai melintasi laut tu maksud jauh. Ketika hutang sudah sampai tempohnya, dia mencari perahu guna untuk menghantar uang pinjaman yang sudah jatuh tempoh pembayarannya. Maksudnya dia tak ada saksi, tak ada apalah, tak ada tulis. Tapi berdasarkan kepada hadis tadi ialah berdasarkan kepada kepercayaan. Lalu bila dia cari perahu untuk menghantar, maksud perahu yang orang yang akan balik kepada di kawasan satu lagi tu lah, melintasi laut tu. Maksud dia tak dapat. Lalu bila dia pergi ke pantai, dia tak dapat perahu, lalu dia mengambil sebatang kayu dan melubanginya. Selanjutnya dia masukkan wang 1,000 dinar di dalam kayu tersebut bersama selembar surat yang ditujukan kepada pemilik wang itu yang memberi pinjaman. Kemudian dia melepaskan ke air. Maksudnya benda tu supaya tidak masuk, tak kena air, dimasukkan dalam satu inilah, dalam lubang tadi kan dia tutup. Kemudian dia hanyutkan kayu itu ke laut sambil dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa aku telah meminjamkan wang 1,000 dinar daripada si fulan. Lalu dia meminta kepadaku seorang pemberi jaminan. Maka aku katakan kepadanya, cukuplah Allah yang memberi jaminan. Dan dia pun menyetujui hal itu. Selanjutnya dia meminta saksi padaku. Ku kata kepadanya, cukuplah Allah sebagai saksi. Dan dia pun setuju hal itu. Dan sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirimkan wang pinjaman itu, namun aku tidak mendapatnya. Kini ku titipkan wang itu kepadamu." Maka orang itu pun melemparkan kayu tersebut ke laut hingga tenggelam. Kemudian dia pun pergi sambil mencari perahu yang boleh mengantarnya ke negerinya, iaitu negeri orang yang memberi pinjaman tadi. Dia usaha, dia bayar dah sekali kan, melalui kayu tu tengok usahanya dia kan. Maksud amanahnya orang ni. Maksud kalau kita beramanah, maksud orang tadi kan minta saksi dan dia kata cukup dengan Allah. Maksud si pemberi hutang percaya kan. Maksudnya ceritanya amanahnya orang ni kan. Bila sampai tempoh dia membayarnya, walaupun dia tak dapat bayar, masuk dalam kayu dan dia hantar dia, lepaskan ke laut dengan mensaksikan Allah. Ya Allah, kita tak mampu bagi kita dia tu sihat. Tak mampu kita berhutang, maka kita dulu tak akan kita buat. Kalau tak ada orang nak tuntut kat kita lagi lah, kita sedar tak ingat apa-apa loh. Jadi amanahnya orang ni Allah nak ajar kita kan. Jadi dia carilah nak balik semula, berusaha lah carilah kapal, perahu. Sementara itu si pemberi pinjaman tadi untuk memperhatikan barangkali ada perahu datang membawa uangnya yang dipinjamkan tadi. Tiba-tiba dia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uang. Maka dia pun mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika ia membelah kayu tersebut, dia menemukan wang dan selembar surat. Kemudian orang yang meminjam wang darinya itu pun datang membawa 1,000 dinar. Orang ni pun dah balik dah. Sama waktu dengan sampainya kayu tadi. Yang orang ni jumpa kayu ni, dibelah kayu tu, ingatkan nak buat bahan bakar untuk masak dengan keluarga dia kan. Lalu orang ni pun bayar, maksud 2 kali bayar kan. Biasa amanah je dia kan. 2 kali bayar dan bayarlah 1,000 dinar kepada orang yang memberi hutang. Dia kata, "Demi Allah, sebelum mendatangi anda, sekarang ni aku sebenarnya berusaha terus-menerus mencari perahu untuk mengembalikan wang kamu, namun aku tidak dapat perahu sama sekali." Jadi si pemberi pinjaman itu bertanya, "Apakah engkau mengirim sesuatu padaku?" Jadi si peminjam itu menjawab, "Bukankah telah ku beritahu kepada kamu bahawa aku tidak mendapat perahu sebelum kedatanganku ini?" Si pemberi pinjaman itu berkata, "Sesungguhnya Allah telah menghantar pinjamanmu yang telah engkau letakkan dalam kayu. Maka kembalikanlah dengan wangmu yang 1,000 dinar ini dengan baik." Sanad hadis ni adalah sanad sahih. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga dalam 7 tempat lainlah dalam sahih secara mu'allaqah dan dengan memakai sirah jazam, ungkapan yang tegas. Maksudnya satu hadis yang sahih. Maksud kita kena ambil iktibar lah, maksud kena amanah lah kita. Dan firman ni lagi, Allah berfirman lagi, "Wal yaktub bainakum katibun bil adli." Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar, dengan adil. Tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisan tersebut, dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah dan menguranginya. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Dan janganlah
Penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Maksudnya orang yang mengerti, yang tahu tulis, hendaklah dia menulis. Tak boleh menolak jika ia diminta menulis untuk kepentingan orang lain, dan tidak boleh menyusahkannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya apa yang sebelumnya tidak diketahui. Kemahiran menulis Allah bagi, ilmu yang Allah bagi. Bila kita ada ilmu, kita sampaikan. Tak boleh apa yang Allah bagi. Semua benda yang kita dapat ini daripada Allah. Kalau Allah tak bagi, kita tak dapat ilmu ni. Jadi janganlah kita apa-apa sahaja ilmu yang kita ada ni kita sayang nak berkongsi dengan orang lain. Maksudnya kalau aku tak bagi ni, nanti aku boleh buat duit kan. Contoh macam tu. Atau kalau aku ada kemahiran menulis ni, orang lain semua tak pandai, tak tahu nak buat ayat sebab aku ni belajar undang-undang, maka aku boleh buat duit dengan meletakkan bayaran mahal. Tak boleh, Allah kata. Maka hendaklah berbuat baik kepada orang lain dan yang tidak mengenal tulis menulis tu, dan hendaklah ia menuliskan sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk sedekah jika engkau membantu seorang yang berbuat kebaikan dan berbuat sesuatu bagi orang yang bodoh. Orang yang tak tahu dan kita tolong dia, masa itu adalah satu kebaikan. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya, macam Najwa dia ada ilmu kemahiran melukis kan, dia boleh dia buat YouTube ajar orang lain kan, maka ia akan ditahan pada hari kiamat kelak dengan tali yang diikat dari api neraka. Kita dah baca ni hadis ni sebelum ni. Siapa ada ilmu tapi dia tak nak kongsi dengan orang lain, kalau orang lain nak belajar, maka Allah akan ikat dia dan menahan dia dengan tali dari neraka. Jadi Mujahid dan juga Atta mengatakan bahawa orang yang dapat menulis berkewajipan untuk menulis. Bukan orang biasa menulis, sama sekali orang yang belajar law kan, dia ada kemahiran menulis ayat-ayat yang baik, tapi kita ni nak dapat kepakaran dia, kita kena membayar dengan begitu tinggi. Sebenarnya tak, kalau ikut-ikutnya kan itu hadis ni tak patutlah kan. Tapi sekarang ni sebab kata profesional kan, wal yumlil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah orang-orang yang berhutang itu menulis apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Maksudnya hendaklah orang yang menerima pinjaman menulis ataupun bagi tahu kepada jurutulis jumlah hutang yang menjadi tanggungannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jangan mengurangi, jangan apa-apa, jangan tipu dalam melakukan hal itu. Wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya untuk ditulis oleh penulis tu kan. Maksudnya tak boleh menyembunyikan sesuatu apa darinya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan, dan jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, safihan bodoh, lemah akal, cacat, terencak, tapi dia nak berniaga, so dia nak berhutang sebagai upaya mencegahnya dari tindakan membazirkan duit dan sebagainya, atau dhaifan, ataupun orang yang lemah keadaan fizikalnya, yang tak waras, wala yastati'u an yumillahu, atau yang dia sendiri tak mampu menulis, baik kerana cacat atau tidak mengetahui mana yang benar atau mana yang salah, falyumlil waliyuhu bil adli, maka hendaklah walinya menulis dengan jujur atau membaca. Walyumlin bukan menulis lagi, membaca kepadanya dengan secara yang jujur. Seterusnya, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah mempersaksikan dua orang saksi. Walyumlin tadi kan bukan setakat tulis saja, ditulis dan dibaca kan. Dan hendaklah bersaksikan dua orang saksi dari orang lelaki di antaramu, maksud di kalangan kamu lah, sebagai menambahkan lagi kekuatan penulisan tadi untuk menjadi bukti nanti. Fa illam yakuna rajulaini, maka jika tidak ada dua lelaki, farajulun wa imra'atani, maka dua orang perempuan boleh menggantikan, dua orang perempuan dengan seorang lelaki boleh menggantikan kesaksian. Sebab apa? Orang lelaki ni lebih cerdik lah akalnya daripada orang perempuan. Jadi wanita ini menduduki kedudukan, dua wanita sama dengan kedudukan seorang lelaki kerana kekurangan akal kaum wanita, katanya. Wallahu a'lam. Ada juga baca dalam dalam
mufti punya apa irsyad dia tu kan apa, ada orang kita baca tentang hadis ni, dia memberikan pencerahan. penjelasan yang lebih detail lagi lah, bukan maksud dari segi akal sahaja. Jadi dalam satu hadis Nabi bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar, kerana aku melihat kebanyakan daripada kamu sebagai penghuni neraka. Sihat. Salah seorang wanita yang cerdas bertanya, mengapa kebanyakan dari kami sebagai penghuni neraka? Jadi Rasulullah menjawab, kerana kamu banyak melaknat dan tidak berterima kasih kepada suami. Kamu melaknat bersumpah pak. Tidak bersyukur pada suami, tidak bersyukur setelah suami melakukan benda-benda yang tidak sepatutnya dia lakukan. Kalau suami tidak melakukan apa-apa, biasanya isteri ini sangat bersyukur pada suami. Kecuali isteri itu adalah isteri yang tak waras, gila cari kat mana-mana. Kalau isteri itu tak beriman, sungguh dia akan ni. Tapi biasanya beriman itu di luar batas kemampuan juga menjaga iman. Kalau dah melampau-lampau dia lakukan. Takut macam tu, ya Allah, minta Allah ampunkanlah kan. Aku tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya lebih dapat menakluk seorang lelaki yang berakal daripada kamu. Wahai wanita itu bertanya lagi, apa yang dimaksudkan dengan kekurangan akal dan agama? Jadi Rasulullah menjawab, yang dimaksudkan kurang akal adalah kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang lelaki. Kerana itu Allah tetapkan dah, okay? Yang demikian itu termasuknya kurang akal. Dan kamu berdiam diri selama beberapa malam, tidak mengerjakan solat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana haid dan nifas. Itu yang katakan sebagai kekurangan dari sudut agama. Bukanlah maksudnya kita ni lemah. Apa kan wanita tu? Tapi sebenarnya Allah dah takdirkan macam tu. Itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menetapkan dua lelaki sama dengan satu wanita. Bukanlah kata cacat akal kita sehingga kita ni kurang cerdiknya daripada orang lelaki. Tidak gitu maksudnya. Dan juga kurang daripada agama ini kerana Allah telah dari sunnatullah, wanita tu dia ada haidnya, dia ada nifasnya. Jadi menyebabkan dari sudut amalan tu dibandingkan dengan lelaki, orang lelaki mestilah lebih banyak sepatutnya beramal daripada wanita. Tapi ada juga yang wanita tu lebih banyak beramal daripada lelaki yang tak tahu nak beramal. Patutnya lelaki tu lebih kuatlah sebab dia tu ketua keluarga. Seterusnya Allah berfirman, mimman tardawna minasyuhada. Dan saksi-saksi itu adalah yang kamu sendiri, kamu redai, kamu suka. Yang di kalangan kamu lah yang kamu redai, maksud kamu terima dia sebagai saksi. Antadilla ihdahuma, supaya jika salah seorang daripada kamu lupa, fatuzakira ihdahumal ukhra, maka seorang yang lagi akan mengingatnya. Maksudnya mengingatkan kesaksian tadilah. Salah seorang lupa, kalau Najah lupa, Najwa boleh ingatkan kalau dah dua perempuan. Wala ya'bas syuhada'u idza madu'u, dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka ni dipanggil. Janganlah enggan saksi-saksi ni apabila dipanggil untuk memberikan keterangan. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub, dan janganlah penulis juga enggan menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis. Wala ya'ba syuhada idza du'u, janganlah saksi itu enggan setengahnya berpendapat untuk melaksanakan kesaksian kerana hakikatnya mereka sebagai saksi hendaklah bertanggungjawab. Maksud jika dipanggil dia hendaklah memenuhi apabila